Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila ruhil marhum abi wa ila ruhil marhumah ummi wa usulihima wa furu'ihima wa man yantasibu ilaihima ajma'in. Syai'u lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya, hidayahnya, yakni bantuannya dan juga rahmatnya, yakni kasih sayangnya, dapat kita bertemu lagi di surau ini pada malam yang mulia ini untuk meneruskan pengajian tafsir Al-Quran. Kitab Tafsir Al-Munir juzuk kedua, surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Al-Quran Al-Karim, dan masih lagi kita membacakan ayat yang ke-153 hingga 157. Bersabar menghadapi ujian. Jadi seperti biasa kita akan baca dulu ayatnya dan juga makna-maknanya, dan kita akan sambung perbahasannya muka surat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah bersama-sama, yakni menolong orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang mati. Bahkan mereka itu orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah lah, dan kepada Allah jualah kami kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayahnya. Jadi itu ayat-ayatnya dan juga makna-maknanya. Dan kita lihat muka surat 48, perenggan terakhir tu kan, terdapat banyak riwayat, terdapat banyak riwayat menyebut tentang batasan dan garis panduan sabar serta kembali kepada Allah Ta'ala ketika musibah. Antara hadis tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa khalafa lahu khairan minha." Maksudnya, tiada seorang hamba yang ditimpa musibah lalu berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jualah kami kembali. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku pahala dalam musibahku ini, gantikanlah sesuatu yang lebih baik daripadanya untukku. Melainkan Allah akan mengurniakan pahala di sebalik musibah yang menimpanya, dan akan menggantikan perkara yang lebih baik daripada musibah yang menimpa dirinya.
Jadi makna boleh kita ambil pengajaran ataupun ambil faham daripada hadis ni, datangnya musibah tu pun sebenarnya satu kebaikan kepada kita. Kita bila susah, kita rasa benda buruk lah. Tambahan lagi, tambahan pula yang merugikan kita. Boleh. Setiap musibah yang datang adalah lebih baik kita mulakan dengan Alhamdulillah, kita puji Allah, baru kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu alam. Tapi di setiap perkara itu ada perkara yang ditetapkan, maknanya contoh yang hadis Ustaz baca ni tadi kan, ma min abdin tusibu musibatun fayaqul, tiada seorang hamba yang tiba musibah lalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah punya Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Jadi maknanya kalimah yang disarankan, kalimah yang diberitahu oleh Rasulullah, maknanya bila datang musibah sebut sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun kata lebih baik kita menyebut, ustaz kata sebut alhamdulillah, tak ada jadi masalah, tidak ada jadi masalah kan. Nak kata lebih baik tu wallahu alam. Tapi atas dasar maknanya orang kata menyalahinya, tak adalah pula perkara yang boleh menyangkal kita bila kita sebut alhamdulillah. Tidak adalah kan. Ataupun kalau kita kata itu alhamdulillah, kalau dia sebut Allahu akbar ataupun subhanallah, pada asasnya, pada umumnya tak ada masalah. Tapi yang paling tepatnya dianjurkan bila datang musibah, walaupun kita hilang selipar kan, hilang selipar tak? Selipar baru beli beli selipar baru beli. Kalau tuan-tuan ni bukan selipar Jepun kan, paling tidak pun 200-300 kan, hilang baru beli lagi maka sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang sepatutnya. Tapi realitinya itu tahan lagi. Itu tahan lagi. Kalau tidak celaka betul. Kan? Tak. Celaka betul. Siapalah yang ambil selipar aku tu tak? Dia lain kali kalau hilang selipar tu, dia kena buat macam mana Johor, Johor. Dia orang nak keluar je tutup pintu pagar. Siapa pulangkan selipar aku, siapa tak pulangkan selipar aku, kasut aku buat macam mana atuk aku buat. Siapa yang nak buatlah apa, ambil lah selipar, ambil pulang balik. Lepas tu orang pun pulang, siapa ambil ni, baru beli. dah ambil, dah bagi ke dia. Jual, kau kata tadi nak buat macam mana atuk kau buat, macam mana atuk kau buat, balik je kaki ayam. Orang ingat nak santap ke nak apa ke, rupanya balik je kaki ayam. Atuk dia buat macam tu. Dia punya getok dia tu. Itu contoh lah kan. Itu Ustaz selingan sikit lah. Tadi masalah. Tapi nak ceritanya, nak dapat makam macam tu bang, Allahu Akbar, payah kita. Memang ada cerita yang tu kan. Bila dia mati anak dia kan, anak dia mati tapi ini bukan orang macam kita ni orang sebut sabarlah kan, alhamdulillah. Tak ada benda lain keluar daripada mulut dia, alhamdulillah kan. Malam kuliah datang mengajar macam biasa, macam tak ada apa-apa kan.
Tapi nak ceritanya, kaedahnya bila ditimpa kesusahan, walaupun tercucuk duri, kan, tercucuk jarum, kan, bukanlah apa sangat kan, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Al-Baihaqi mengemukakan riwayat dalam tajuk Syu'ab Al-Iman ataupun cabang iman, cabang-cabang iman, Syu'ab Al-Iman, cabang-cabang iman daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabdanya, man istarja'a indal musibati jabbarallahu musibatah wa ahsana aqibatah wa ja'ala lahu khalafan salihan yardah. Maksudnya, sesiapa yang kembali kepada Allah, yakni mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya istirja'. Kalau orang kata sebut istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja', istirja' dia yakni dia fi'il madi. Yang ustaz sebut tadi istirja' tu alif sin ta ra jim ain jim alif ain, istirja'un. Ini fi'il, yang ustaz sebut ni isim, istirja'un. Dia macam istighfar, kan? Istighfar tu istighfarun, alif sin ta ghin pa alif ra, istighfarun. Ni istirja'un. Apa lafaz istighfar? Astaghfirullahalazim. Itulah istighfar. Astaghfirullahalazim, namanya istighfar, lafaznya astaghfirullahalazim. Kalau hauqalah, namanya hauqalah, lafaznya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu. Itu pun kena kerti juga, kan? Kita biasa tahlil la ilaha illallah. Kita biasa takbir Allahu akbar. Itu biasa tu. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, isti'azah a'udzubillahi samiul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, hasballah hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Tu dia punya apa, ringkasan nama-namanya, nama-namanya. Kalimah tayyibah, la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ni banyak nama. Memang banyak nama dia. Tapi bukanlah maknanya kita nak tahu semua tu, nak ni tu, tapi sebagai orang Islam, maknanya benda yang asas-asas ni kena tahu jugalah, kan. Cara dia macam ni lah, mengaji lah. Jadi yang fokus kat sini, sesiapa yang kembali kepada Allah, yakni mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika ditimpa musibah, Allah akan menampung kekurangannya yang disebabkan musibah tersebut, menentukan kesudahan yang baik untuknya, dan juga memberikan gantian yang baik yang disukainya. Itu sebab tadi Ustaz ulang balik, sebenarnya musibah itu kepada orang Islam, kepada orang beriman, sebenarnya mendatangkan kebaikan juga. Itu sebab orang Islam ni, orang beriman ni dia untung. Dia untung. Dia untung sebab apa? Kok mana sekalipun, dia beroleh ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kesenangan, dia bersyukur. Diberi kesusahan, dia bersabar. Untuk nak dua-dua. Dua-dua untuk. Semuanya untuk
nak bagi kita untung. Cuma kita yalah dari segi praktik ni, kita ni gagal kita ni dari segi praktiknya, dari segi amal. Amalannya gagal kita. Amalan tak macam tu kan. Ni dah dengar dah ceramah elok dah ni nak. Nak balik rumah. Lambat buka pintu nak. Habis terkajar pintu. Nah, tadi belajar. Nah, tak masa mendengar ni, beriman sungguh. Ibarat 100% meningkat iman. Nah, bila balik dengar, lambat buka pintu ataupun buka, tak adalah dengar ayat ni buka pintu. Ni buka ke? Berapa kali dah salah? Hilang dah benda belajar tadi. Tu tak jadi tu. Tu kena tambah pula dengan apa? Dengan tasawuf. Tak cukup, maknanya kena tasawuf pula. Orang kata apa? Kikih tu. Asah. Yang zahir ni kena asah juga, yang batin tu kena asah. Apa dia? Yang batin tu hati tu lah. Hati tu. Kita masalah kita hati tu lah. Masalah kita hati tu lah. Masih lagi laba, masih lagi dunia, masih lagi ada benda-benda hak yang yalah macam-macam lah sifat mazmumah ni kan, yang perlu kita kikir dan diganti dengan sifat-sifat mahmudah kan. Tu cara dia, antara dia apa? Berzikir lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang berzikir bukan tak berzikir, tapi kadang-kadang kita mikir dia ni faham tak benda yang dia cakap. Dia ni faham tak benda yang disebut tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lelah dia baca tak tahu kehala. Tak, dia ni baca benda sebenarnya. Sebab apa? Dia tak ikut aturan. Dia walau nak berzikir ke, kita nak baca Quran kan dan sebagainya, kita kena ikut aturan dia tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ngaji lagi, tiada yang layak bersifat dengan sifat Tuhan melainkan hanya Allah. Tu kikih tu. 70,000 satu penggal. Satu penggal berapa bulan mah? 6 bulan. 70,000. Bagilah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Marah lagi tak? Ada lagi marah ustaz. 70,000 pula. Ada lagi marah? Ada lagi ustaz. 70,000 pula. Tak kira lah. Tapi itu antara kaedah dia. Itu sebab dia antara kita nak menjinakkan hati kita. Kemudian lagi nak jinak lagi, selalu kita mengingati mati. Ingat mati. Allahu akbar. Bayang kan duduk dalam kubur. Tapi payah juga nak ingat mati. Ini dah dengar dah kuliah dah semua. Balik ke rumah. Nak tengoklah keputusan COVID lah macam mana. Buka TV kan. Buka cerita selalu. Sedap pula cerita. Lupa dah. Tak. Ataupun balik nak dengar lah kok ada apa, buka radio nak. Kalau TV nampak gambar, radio lah tak nampak gambar, dengar suara. Nak buka apa, kira kok ada ngaji-ngaji ke apa, pak apa Iramli anak nelayan naik perahu. Ini tu saja silap. Dah apa? Contohlah kan. Gangguan tu banyak kan. Tu kita punya kedai lah kan. Jadi pergi sini balik. Tak poker pula kat sini kan. Jadi maknanya bila Allah Ta'ala nak beri baik pada kita tu, antaranya Allah Ta'ala datangkan musibah. Maknanya itulah dalam firman Allah Ta'ala kata,
wa ma khalaqtu hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah tidak jadikan satu itu sia-sia. Minta maaf. Surah Ali Imran. Terlupa pula. Wa ma khalaqtu hadza batila. Dan tidaklah Allah jadikan suatu itu sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, jauhkan kami daripada azab api neraka. Nanti boleh tengoklah dalam surah Al-Imran tu ayat yang 190. 100 tengok daripada 180 ke atas. Lupa pula. Maknanya Allah Ta'ala tak jadikan setiap sesuatu itu sia-sia. Yang kita ni pada ilmu kita, pada akal kita yang terbatas ni, dia punya kognitif dia, keintelektualannya, kepandaian terbatas. Kita melihat alah apa benda. Kan? Tapi di sisi Allah Taala tidak sia-sia. Kan? Itu keadaan dia. Tapi kita bila jadi Allah, kenapa Allah Taala bagi aku macam ni? Tu kitalah tu. Kan? Tapi rupanya Allah Taala nak bagi yang terbaik. Tapi dia memang macam itulah. Benda yang Allah Ta'ala dah bagi, musibah tu tekan. Bila dah cukup je dia punya, orang kata, masak dia tu, dia punya tempoh dia tu, bila dia naik tu, hebat jadi. Kan? Ingat tak dulu satu ketika seorang imam tu yang di penjara kan tu, Imam Hoslan ke apa nama dia, dia kajang ni sini. Pasalnya dia ada dia punya cerita dia tu. Maknanya dia buka terbelang lah, ada kemungkinan besar penyelewengan dekat ni tu, dekat masjid tu. Akhirnya masa tu hakim putuskan dia penjarakan juga kan. Dia balik selipar kaki tu. Ingat tak? Dia balik selipar Imam Huslan lah. Kan? Imam Huslan. Sebab ustaz yang ingat tu sebab ada jemput dia ceramah dekat surau. Kat surau ustaz kan. Maknanya lepas pada kejadian tu, lepas dia kena penjara pun tak lama. Sebab apa? Huru-hara, satu dunia huru-hara. Masa tu yang dia ceritalah. Maknanya dekat raya, masa tu raya. Jadi bila raya, malam tu takbir, dia takbir. Kat penjara takbir. Bila orang dengar satu penjara takbir, dia ni tak boleh duduk lama-lama sini huru-hara. Akhirnya dipendekkan dia punya hukuman tu, dikeluarkan. Dia cerita SB tu sentiasa ikut dia. Dia pergi mana-mana ikut. Dia kata bagus juga tunggu motor dia kan. Barak dia. Terima kasih lah tunggu motor saya kan. Tapi nak cerita ni contoh lah. Bila dia lepas itu, akhirnya dia jadi terkenal. Pergi mana-mana orang nak bergambar dia. Itu contoh kan. Begitu jugalah kalau kita lihat bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala dari segi asuhan dia kan, bimbingan dia, belum lagi lahir ayah dah meninggal. Itu semuanya pendidikan lah tu. Dia punya orang kata apa nak bagi tu kan. Lepas tu umur 6 tahun mak pula meninggal, jaga dia apa tok kan. Abu Talib umur 8 tahun meninggal pula, tok jaga dia pak saudara banyak pula anak. Terpaksa bela kari, bela kambing, macam-macam lah. Hingga maknanya nak apa tu, cukup sampai tempoh nak sediakan jadi apa, seorang rasul. Tu maknanya bila dah cukup tempoh dia punya berat dia tu, dimuliakan. Macam tu lah kan. Kita ni sama juga sebenarnya, nak berjaya, nak dapat 5A 6A, mestilah usaha dia tu dilipat ganda kan.
Walaupun ada juga orang yang dia lebih kurang je. Tapi keputusan Rizak dia hebat. Itu payah juga nak cari. Tapi setakat kalau setara kita ni kena usaha jugalah. Hebat kena baca. Tulis, baca lagi, hafal lagi, tulis lagi. Supaya apa? Maknanya bila jawab nanti boleh jawab dengan bagus. Macam itulah contoh dia kan. Imam Ahmad dan At-Tirmizi mengukuhkan sebuah riwayat daripada Abu Musa bahawa Nabi SAW bersabda, "Iza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi qabattum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum thamarata fuadih fayaquluna na'am fayaqulu madza qala abdi fayaquluna hamidaka wastarja." Ni hak yang abang cakap tadi bah. Ni. Fayaqulullahu ta'ala ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Maksudnya apabila anak kepada seseorang hamba Allah meninggal dunia, Allah berfirman kepada para malaikat, "Apakah kamu telah mencabut nyawa anak hamba-Ku?" Para malaikat menjawab, "Ya." Allah berfirman lagi, "Apakah kamu telah mencabut nyawa buah hatinya?" Para malaikat menjawab, "Ya." Lalu Allah berfirman lagi, "Apa pula kata hamba-Ku?" Para malaikat menjawab, "Hamba-Mu memuji-mujimu." Alhamdulillah lah. Memuji-muji ni bahasa kita. Bahasa Arabnya Hamidah. Hamidah tu Alhamdulillah lah. Dia daripada Hamidah tu fi'il. Dia boleh dijadikan kepada isim alhamdu. Ditambah alhamdu ataupun hamdun kan. Jadi maknanya memuji-muji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam kan. Apa pula kata hamba-Ku? Para malaikat menjawab, "Hamba-Mu memuji-mujimu dan kembali kepadamu." Alhamdulillah. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawablah tu bang. Lantas Allah berfirman, "Dirikanlah bagi hamba-Ku sebuah rumah di dalam syurga dan namakannya sebagai Baitul Hamdi." Maknanya orang yang ditimpa musibah lalu dia mengatakan alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah binakan untuk dia satu rumah yang nama rumah itu Baitul Hamdi. Tapi yalah, ini Ustaz cakap ini teori, ini cakap-cakap. Ini apa belajar. Tapi nak tengok betul tak betul bila benar-benar terjadi. Realitinya macam mana? Realitinya macam mana? Tu. Aduh Ustaz, saya ni ni contoh tak ada kena ustaz je yang ni. Ustaz saya ni ustaz 10 dia beradik ustaz. Abang saya yang bosu. Yang bosu ustaz. Habis itulah ayah dulu kerja mana. Ni dapat ke saya ustaz. Patutnya orang yang pertama lah abang long lah patutnya. Ini saya ustaz. Macam mana tu Ustaz? Itu contoh lah. Sebab apa dia fikir? Yalah ayah kerja mana? Patut belum lah dulu. Ini terus ke dia je. Sebenarnya kalau orang belajar ni, mana belajar ni? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya ada benda kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi. Dalam tafsir Qutubi kan? Dalam kitab kematian kematian, kiamat dan akhirat. Sebelum tu ada tajuk dia Ustaz ni. Tanda Allah Ta'ala nak bagi kita ni mulia, dia akan bagi kita secukup-cukupnya dari segi kesusahan tu. Sebab nak bersihkan kita punya diri ni.
Sehingga mana kalau tak cukup lagi, diberatkan ketika sakaratul maut. Sehingga bila dia dah meninggal, tak ada apa dah kejahatan yang tinggal. Kat situ. Tapi kalau Allah Ta'ala nak hinakan seseorang, Allah Ta'ala mudahkan hidup dia, sehingga kalau ada lagi nak berbaki, dia akan senangkan ketika sakaratul maut. Sehingga bila dah dia mati, tak ada benda hak yang dia nak tuntut daripada Allah Ta'ala dah dari segi nikmat dunia ni. Tapi Allah Ta'ala telah sediakan kepada dia, mereka itu azab yang amat pedih. Tu keadaan dia. Jadi tu sebab kita tengok kadang-kadang yalah, orang kita melihat tu setakat melihat jelah. Ibarat pepatah Melayu kata, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, tak? Contoh, ada yang diuji oleh Allah, mak ayah dia sakit terlantar lama, sebenarnya keadaan itu kalau ambil pada neraca ustaz cakap tadi, Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan pada mak ayah dia tu, dan juga orang yang jaga tu sakit 2, 3, 4 tahun terlantar. Sebenarnya itu proses nak menyucikan apa-apa yang telah dilakukan ketika hidup. Tu sebab kita kena rasa berdosa. Masalah kita tak rasa kita berdosa. Tambahan kita dah gaji ke surau, gaji ke surau, ada peluang pergi surau, lupa dah dosa. Padahalnya Allah Akbar. Dia minta maaf lah, ni keadaan realitinya, kan? Padahalnya dulu macam-macam kita buat, kan? Allahu Akbar, ya Allah, kan? Jadi Allah Ta'ala bagi begitu, ada dia punya kebaikan dia. Bukan maknanya Allah Ta'ala ni tak sayang ke, Allah Ta'ala ni benci ke, tidak. Itu bukan KPI dia. Itu sebagai ujian. KPI dia tanda Allah sayang pada kita ialah Allah Ta'ala mudahkan kita buat baik. Kita nak tahu Allah Ta'ala sayang kat kita, Allah Ta'ala mudahkan kita buat baik. Itu KPI dia. Mafhum wahlafah dia, makna sebalik dia pula, kalau Allah Ta'ala sayang tak sayang kita, maknanya Allah Ta'ala mudahkan kita buat benda maksiat. Itu KPI dia. Jadi macam tuan-tuan ni maknanya tanda Allah Ta'ala sayang. Sebab apa? Mudah untuk buat baik, datang dengar kuliah dan sebagainya. Tapi jangan riak pula. Tidaklah begitu. Kan? Maknanya kita insah ke diri, alhamdulillah. Allah Ta'ala pilih aku. Dalam masa yang sama kita doa pula orang lain. Jangan kita rasa kita yang nak masuk surga, esok menyesal juga, kan? Jangan main-main bang. Orang nak masuk surga pun menyesal. Nak masuk surga pun menyesal. Buat ni apa dia punya gambaran dia, macam mana menyesal? Sebab melihat orang lain dapat lebih. Allahu Akbar. Kalau aku tahu begini dulu, usaha aku jadi imam. Tapi dulu tidak jadi makmum. Ini contoh. Sebab apa? Tengok imam 70 bidadari, ni 2 je. Jadi makmum 2 je. Itu contoh lah, kan? Contoh situ pula ustaz. Dia juga nikah gitu lah tuan-tuan. Tambahan sekarang ni orang risau ni. Risau ustaz, macam mana ustaz? Kalau PKP ni nak nikah macam mana ustaz? Nikah cepat lah. Boleh ustaz? Tak masalah, boleh. Kan kalau keluar arahan, itu hari 2 jam sebelum nak nikah, keluar sikit dah boleh dah. 2 jam sebelum nak nikah pun datang arahan, maknanya ditangguhkan. Allah bergantin dah, pakai baju bergantin. Takkan tepuk kepala. Ada pula telefon, ustaz macam mana ni?
Pengantin lelaki dah ada kat rumah ni. nak balik tak boleh kan. Cik, dia punya alasan. Macam mana ustaz? Nanti orang kampung kata apa pula? Cik, nak nikah juga kan. Tak tahulah macam mana kira kan. Tapi itu yang 6 bulan yang lalu lah kan. Wallahu alam. Itulah. Jadi bila tanya ustaz macam mana, boleh tak diawalkan? Boleh. Ustaz pun datang kerja 9.30, jadi pukul 9 tu boleh lagi. Nak boleh lagi ni uzi. Dia tak habis lagi ni. Sikit lagi ya. Mana dia tadi? Ni. Kata Umar ya. Kata Umar Al-Khattab. Sebut kena betul. Jangan Khattab. Al-Khattab. Ta tu ada 2. Kalau Khattab maksud dia tak ada ta satu, kayu kering. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tiada suatu musibah. Nampak tiada suatu musibah yang menimpaku melainkan aku dapati 3 nikmat daripadanya. Nikmat pertama, musibah itu tidak menimpa pada urusan agamaku. Kedua, ia bukanlah musibah yang lebih besar daripada musibah terdahulu yang pernah terjadi. Ketiga, Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang sangat besar daripada musibah itu. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, bermaksud mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Jadi kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila datang musibah ke dia, Allah Ta'ala timpakan, maka dia kata nikmat yang pertama, musibah itu tidak menimpa pada urusan agamaku. Jadi tetap juga dia boleh melaksanakan agama dia. Kemudian musibah itu, ia bukanlah musibah yang lebih besar daripada musibah dahulu yang pernah terjadi. Mana dulu dia dalam keadaan mana kafir kan, tapi alhamdulillah dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala pilih dia. Sedangkan ketika itu ada 2, satu Abu Jahal kan, satu Umar Al-Khattab, tapi Allah Ta'ala pilih Umar Al-Khattab kan. Sebab musabak dia dengar adik dia baca surah Taha kan. Mula dia marah tapi bila dia baca kan, tersentuh hati dia, suruh bawa jumpa Rasulullah, masuk Islam, kuat jadi Islam. Mana orang berani dengan dia? Dia nak hijrah kan. Dia kata kalau awak nak anak jadi yatim, isteri nak jadi janda, ayah mak kehilangan anak, tunggu dia kata. Mana ada? Yalah, itu manusia, setan pun, iblis pun. Kalau lalu tengok Umar lalu, dia nak lalu sini, tak, jangan. Macam mana tu dia punya tarah dia, tahap dia kan? Umar ni dia ada dia punya ni tu 13 14 gitulah. Dia punya kehebatan ni yang diterakan. Kesimpulannya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menggariskan peraturan dalam agama menggesa supaya bersabar, istirja' kembali kepada Allah Ta'ala, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengungkapkan kata-kata yang diridai Allah, berserah diri kepada qada dan qadar Allah, serta meredai ketentuannya. Ni kita kena perkemaskan juga sebenarnya bab beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar kena kemaskan. Ketika itulah Allah Ta'ala menampung kekurangan dalam musibah dan menggantikannya dengan perkara yang lebih baik, juga memberi ganjaran dengan penerimaan yang baik di sisinya, serta kejayaan dengan anugerah syurga bagi orang yang bersabar.
Kalau makam tinggi ni Allah Ta'ala tak bagi nak apa-apa demam ke benda nak, dia susah hati. Tu makam tinggi tu. Kita kalau boleh sihat, nak sihat je ke tak? Nah, orang makan tinggi Allah Ta'ala tak suka ke kat aku, benci ke kat aku. Nah, sihat je ni. Kan dia berlawan tu. Nah, tu lain tu. Orang yang tinggi makam dia. Nah, memang kita kalau ada ke ustaz, memanglah sebab dia menentang arus dengan kehidupan kita yang kita lalui ini. Nah, sebab apa dia nak kan? Itulah maknanya kasih sayang Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala, dia nak Allah Ta'ala tu. Nah, Allah Ta'ala memang ingat ke dia. Nah, tapi ni hubungan ni hablum minallah kan. Itu kena bacalah pula cerita-cerita wali-wali Allah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada satu dua soalan kalau nak tanya. Ustaz bagi ni peluang. Dia kalau tanya seorang-seorang ni tak dapat nak berkongsi. Kalau tanya kat tempat minum tu boleh tanya tapi tak dapat nak berkongsi kan. Kalau tanya ni kita dapat berkongsi. Contohnya lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pula nanti minggu depan. Hari ni 6 minggu depan 13. Tak ada Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adzabil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidin wal mujahidat fi kulli zaman wa fi kulli makan. Irfa'na ya Allah, irfa'na ya Rahman, irfa'na ya Rahim, irfa'na al-waba' virus al-kuruna min biladina wa min buldan muslimin wa min kulli buldan fil ard kullaha ya Allah. Wa sallallahu wasallam ala khair khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.